Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Baca kitab Musalli dulu. Baca kitab Muniyatul Musalli terlebih dahulu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Muka surat 17, kitab Jawi, baris yang ke-7 daripada bawah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, Syekh Daud rahimahullahu ta'ala, katanya, dan ada pun sunat yang dituntut, yakni yang dituntut oleh syarak, oleh agama kita. Jadi ada pun sunat yang dituntut, yakni hak dituntut oleh syarak, akan perkara tu bila dahulu daripada masuk kepada sembahyang. Ni nak bicara berkaitan dengan perkara-perkara sunat belum daripada kita mengerjakan sembahyang, belum daripada kita maknanya menunaikan sembahyang. Maka apakah perkara-perkara yang sunat? Benda hak sunat, hak disuruh, hak diperintah oleh syarak sebelum daripada kita ni masuk ataupun menunaikan sembahyang 5 waktu. Maka kata pengarang di sini, iaitu, yakni maka iaitu, jawab adapun, maka iaitu perkara-perkara sunat hak dituntut oleh syarak sebelum daripada kita masuk kepada sembahyang ni, hak sunatnya iaitulah bang dan iqamah. Tu dituntut oleh syarak sebelum daripada kita menunaikan sembahyang, maka disunatkan kita untuk azan, bang maksudnya azan, dan juga iqamah. Yang mana azan ni ialah kata ulama al-i'lamu bidukhuli waqti salati bi alfazin makhsusatin wa yahsulu bihi du'a'u ilal jama'ati wa izhari sya'airil Islam. Azan ni maksudnya ialah kita nak memberi iklam, kita nak memberi tahu dengan masuknya waktu sembahyang. Itu panggil azan. Azan ni ialah kita nak maklumkan kepada sesiapa
bahwasanya sekarang ni masuk dah waktu sembahyang. Maka lafaz dianya dengan lafaz yang tertentu. Azan ni dengan lafaz yang tertentu, ada lafaz-lafaz dia. Sebagaimana hak kita maklum. Dan hasil dengannya menyeru kepada berjemaah, dan juga azan ini untuk kita menzahirkan syiar ataupun lambang Islam itu sendiri. Itu kata azan. Itu makna azan. Yang mana azan dan iqamah ini ialah satu perkara yang dituntut oleh agama kita. Dituntut oleh agama kita. Yang mana ianya merupakan satu kelebihan yang besarlah kepada mereka yang maknanya yang tukang azan. Yang mana di antara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqul ilaihi walau ya'lamuna ma fi atamatis was-subhi la atauhuma walau habwa." Maksudnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalaulah maknanya manusia tu dia tahu akan fadilat, dia tahu akan kelebihan dan besarnya balasan akan azan dan juga sah awal. Kita berada di sah awal. Siapa-siapa yang tahu, kata Nabi, kalau dia tahu besarnya balasannya, tentulah nescaya akan mereka itu mengundi. Nescaya mereka itu akan mengundi kerana pakak-pakak berebut untuk menjadi tukang azan dan juga berada pada saf yang awal ketika mana seseorang itu sembahyang berjamaah. Maka ini sekiranya kita tahu kelebihan betapa besarnya, kena buat mengundi sebab ramai sangat. Tapi oleh kerana kita tak tahu, kerana kita ni tidak cakna perkara tersebut, kita serahkan kepada orang. Mula azannya, mula berada di sah awalnya, sila naik dulu. Saya tak apa di belakang. Sebab apa jadi macam tu? Kerana kita tidak tahu betapa besarnya balasan, kelebihan berada pada saf awal dan juga menjadi seorang tukang azan. Ini besar kelebihan tukang azan itu sendiri. Kita kena berebutlah. Maka lafaz-lafaznya kena betul lah kesemua tadi tu. Kena hadiri kursus beginilah supaya cantik azan kita tadi tu, supaya kena dengan tata susila dia. Baik. Tu sunat azan dan juga sunat iqamah. Sama ada kita sembahyang sendiri pun sama. Sunat azan dulu, lepas tu kita iqamah. Ataupun kadang-kadang orang tu iqamah saja. Kalau hak sembahyang sendirian, walhasilnya benda ni dituntut oleh agama kita. Tu azan dan juga iqamah. Itu sunat sebelum daripada kita masuk kepada sembahyang, azan dan iqamah. Dan ia seorang, ini di antara perkara-perkara yang sunat sebelum daripada kita mengerjakan sembahyang. Sunat laginya ia seorang menyahaja pada tempat, menyahaja pada tempat yang ada sutrahnya, sutrah bagi tempat. Sunat kita menyahaja. Menyahaja maknanya sunat kita tuju, sunat kita menghadap, sunat kita tuju manakala kita nak sembahyang pada tempat yang ada sutrah. Pada tempat yang ada sutrah maksudnya tempat yang ada penghadang, tempat hak mempunyai penghalang. Apa dia penghalang ni? Contohnya seperti jidar. Jidar maksudnya dinding. Ini dinding. Sunat
manakala kita nak menunaikan sembahyang, cari sutrah. Apa sutrah? Penghadang ataupun kita panggil penghalang. Contoh penghalang, penghadang hak diistilahkan dengan kata sutrah, di antaranya jidar, dinding. Satu. Sunat pergi tuju di dinding. Nak sembahyang, pergi duduk di depan dinding maksudnya. Itu sunat begitu. Atau tiang. Sunat pergi pada tiang. Cari tiang. Ini tiang. Itu tiang. Tiang. Nak sembahyang, cari tiang. Itu sunat. Kerana tiang merupakan sutrah. Dinding merupakan sutrah. Ini diperintah oleh Nabi SAW atas jalan sunat, maknanya begitu. Atau sesuatu yang tinggi, dah cari dah, dinding tak temu, tiang pun tak temu. Cari sesuatu benda yang tinggi dia 2/3 hasta. Maknanya satu hasta, lebih kurang ni lah siku kita kan, satu hasta. Jadi belah 3. Belah 3 lebih kurang sejengkal lah barangkalinya. Jadi kita kena ambil satu-satu benda. Dah dinding tidak ada, tiang tidak ada. Cari satu benda yang mana ketinggian dia lebih kurang 1 jengkal begitulah, ataupun 2 jengkal begitulah. Maka kita letak di hadapan kita. Kita menjadikan ia sebagai sutrah. Kita buat dia ni sebagai sutrah. Beg, kalau kita kata beg pikul tu, ambil letak di hadapan. Dah cari dinding tak temu, cari tiang tak temu, ataupun diambil oleh orang dah. Maka beg ada, ataupun perkara-perkara yang lain lah. Di zaman Nabi, tukar pedang, sahabat-sahabat letak di hadapan. Nabi SAW letak di hadapan. Tukar, tongkat-tongkat. Menjadikan ini sebagai penghadang ketika mana kita nak sembahyang. Yang mana manakala ada penghadang sebegini rupa, orang nak lintah haram. Haram dah lah orang nak lintah. Sehingga akan datang hadis, kalau dia lintah di hadapan kita sedangkan ada dinding sutrah di depan kita, kita telah adakan sutrah, kita telah letakkan sutrah, maka ketika itu boleh kita sekat. Haram. Orang yang melintah ni syaitan. Tak boleh lintah orang yang sembahyang. Tetapi kalau kita tidak meletakkan sutrah, kita tidak meletakkan penghalang, penghadang yang disebutkan dengan sutrah ini, ketika mana seseorang itu lalu di hadapan kita, maka ianya tidak menjadikan satu kesalahan di seseorang tersebut. Tak haram. Kerana apa? Kecuaian di kita. Sebab kita tidak meletakkan sutrah, ataupun kita tidak meletakkan penghadang. Tidak ada penghadang di hadapan kita. Ini sunat. Bila kita letak sutrah, maka seseorang itu tidak boleh melalui di hadapan kita. Kerana dia nampak, ni tempat sujud dia ni. Dia telah tanda dah dengan sutrah tadi. Tiang, dinding, ataupun sesuatu yang orang nampak, maknanya dia telah meletakkan sesuatu di hadapan ketika mana dia sembahyang. Maka kita tak boleh nak lintas pada tempat tersebut. Kita tak boleh nak lintah di belakang tersebut, tempat hak kita tanda, lintah ikut depan, itu tak mengapa dah lah. Hak tak bolehnya di dalam kawasan larangan tadi, kawasan hak kita nak tempat sujud ni, depan tu kita dah letak dah kayu ke apa ke misalnya sebagai tanda, ini tempat sujud kita nak sujud ni. Orang lalu ke atas, tak apalah, tak jadi masalah dah. Ni dok pusing nu ada orang sembahyang, jauh pusing. Depan ni lalu tak jadi masalah lah. Bila mana ada orang tu. Tapi kalau orang tu tak letak, lalu pergi, gitu seolah-olahnya tak haram. Ini sutrah namanya. Kita kena cari. Kena cari dinding, buat sutrah.
ketika mana kita nak sembahyang. Apatah lagi ketika mana kita sembahyang di surau, ketika mana kita nak sembahyang sunat tadi. Lesar dah solat, maknanya kita pun ke belakang ataupun ke tepi sedikit. Tu kena ada sutrah lah. Orang tak boleh lalu lah kalau ketika macam tu. Ketika ada pun hak garis-garis ni bukan sutrah ni. Kapek ni, hak garis-garis ni. Hak ni bukan nama sutrah ni. Tak menempati nama sutrah. Tak masuk dalam kata sutrah. Tak jadi. Kena ada sesuatu yang lain kita kena buat. Tu cari dinding, cari tiang, cari sesuatu benda yang boleh orang cam kepada kita, yang mana lebih kurang ketinggian 1 jengkal ataupun lebih daripada tu. Ini menandakan sutrah bagi kita, penghadang bagi kita, penghalang bagi kita ketika mana kita nak menunaikan sembahyang. Itu berapa dah tu? 3 contoh. Yang keempat, atau tak temu juga benda-benda kita nak buat. Tu reha-reha tu boleh tu, reha tu ambil letak depan kita, tak jadi masalah. Sesuatu tak kira lah sesuatu pun. Tu sanitizer tu bekas dia tu ambil tak depan, tak jadi masalah. Begitu ikut benda apa sekalipun. Atau dihamparkan sajadah. Hak ni hak galiknya. Ni galiknya, kita hampar sejadah, letak sejadah di hadapan kita, kita pijak atas tu, jirit atas tu. Maka hak tempat tu nama dia bahagian kawasan kita. Tu boleh juga sejadah ke, kain ke, ataupun ni ridak ke, tak kira lah, serban ke dan lain-lain daripadanya. Tu boleh juga. Tu sutrah nama dia. Atau sejadah pun tak ada juga, atau digaris ataupun diguris di hadapannya, di hadapan seseorang yang nak menunaikan sembahyang ini, dia garis, dia guriskan daripada tumiknya, mula daripada tumik dia, start situ hingga qada 3 hasta ke hadapannya, ke hadapan seseorang tadi. Dia garis. Garis. Ni jika sembahyang tu atas pasir ataupun atas sesuatu yang boleh kita garis, guris, maka kita guris lah. Guris tu kira-kiranya disebutkan di sini qada 3 hasta. Terlalu lebih daripada tu makruh pula. Qada 3 hasta ni maksudnya qada tempat hak muat di kita untuk kita sujud. Mana tempat kita nak sujud? Okey, atas sikit letak garisan. Bukan letak garisan, makna diguris mula daripada kaki kita, kita guris memanjang gitu. Siapa mana 3 hasta tadi? Jadi hujung tu orang tak boleh nak lintah. Orang tahu dah, ada garisan ni, ada garisan orang ni buat sutrah. Tu daripada tumik kita 3 hasta tadi, kita tarik memanjang tadi ke hadapan. Itu maksud. Ini dinamakan sutrah. Jadi galiknya kita guna sajadah, kita guna ridak, serban dan lain-lain daripadanya. Itu menempati sutrah yang mana sunat dapat pahala begitu. Tu dia. Itu sutrah. Dan adalah sesuatu daripada sutrah itu, hak kita nak letak sutrah penghadang ni sama ada dengan dinding, tiang, sejadah tadi tu. Jadi sutrah-sutrah ni antaranya antara musalli dan sesuatu tu, dengan dinding, tiang, sejadah tadi tu, hak kita nak buat tu, letak tu janganlah daripada qada 3 hasta. Jangan lebih gitu. Janganlah lebih daripada qada 3 hasta. Jangan di sini makruh. Lebih daripada 3 hasta makruh. Maknanya qada kita tadi sujud tu lepas. Maka situ setelah kita nak letak dinding ke nak letak sesuatu benda tadi tu, maknanya dah ni dinding. Padah-padahlah, jangan jauh sangat kita duduk daripada dinding. Qada 3 hasta. Ataupun qada mana kita sujud lepas. Tak boleh rapat sangat, teratuk pula. Qada. Lebih sangat makruh. Begitu. Begitulah tiap-tiap benda yang lain kita nak letak sesuatu, botol air dan sebagainya daripadanya. Tu dia. Lebih makruh. Tetapi bahkan
Jangan dijadikan, satunya tak boleh lebih, makruh lebih daripada 3 hasta. Yang keduanya, jangan dijadikan berhadap pada mukanya muka musalli. Jangan dijadikan akan sutrah tadi. Berhadap, jangan dijadikan berhadap pada mukanya muka musalli akan sesuatu itu, yakni sutrah, kita buat sutrah tu, tiang ke, ataupun kita nak letak satu-satu benda hak qadah, maknanya sejengkar, 2-3 jengkar tadi tu, nak letak satu-satu benda hak nak dijadikan sutrah sebagai penyekat tu, jangan kita buat makruh, kita jadikan benda tu di hadapan muka kita, maknanya berbetulan dengan muka. Ini makruh juga. Maknanya kalau solat, letak sesuatu tu di hadapan muka kita betul-betul. Letak pacak tu, dinding tadi tu, di hadapan muka betul-betul. Tu makruh juga. Makruh weh. Tapi kena ada sutrah, sunat. Tapi kalau berhadapan betul-betul makruh. Habis tu nak buat macam mana? Tetapi dijadikan, yakni akan sesuatu hak kita nak buat sutrah tadi tu, sebelah kanannya kanan seorang, atau kirinya kiri seseorang. Sebaliknya kita esok sikit. Kalau kata benda tu tak boleh nak alih kerah seperti tiang, diri kita lah, kita alihkan diri kita sikit. Jangan betul-betul menghadap muka, makruh. Sah sembahyang, cuma makruh. Maka biar kita berada di tepi dia sikit. Sama ada pada sebelah kanan sikit ataupun pada sebelah kiri sedikit. Jangan betul-betul. Kalau betul-betul makruh, jadi tepi sikit. Tepi sikit. Tu sunat begitu. Kalau betul-betul dengan muka kita, tu makruh. Habis itu masalah sutrah. Adapun kalau kita sembahyang jamaah, sutrah kita ni lah hadapan imam tu. Maknanya kalau kita terkentut, kita batal sembahyang kita, wuduk kita tadi tu, maka batal lah sembahyang. Tak boleh nak buat lakonan-lakonan kena sembahyang ni, nak lalu di hadapan orang. Tak boleh, haram. Haram maknanya. Habis tu nak buat macam mana? Tak. Hak masalah berjemaah, sutrah kita ni, orang tak boleh nak litahnya hak imam tu, di hadapan imam. Maka kalau kita batal, tak ada masalah. Litah di hadapan orang, pelik pergi ke belakang ambil wuduk dan lain-lain daripadanya, masuk di belakang lah, orang lain akan naik. Gitu. Itu masalah jemaah. Lain pula. Dan yang makruh, habis. Itu masalah sunat sebelum daripada sembahyang. Ni tajuk lain, tajuk baru. Dan yang makruhnya pada sembahyang itu, yakni perkara-perkara yang makruh pada sembahyang itu amat banyak. Banyak benda-benda hak makruh ni. Maka setengah daripada perkara hak makruh hak amat banyak tu, di antaranya berpaling ke kanan, paling muka kita ke kanan atau ke kiri. Berpaling kanan ke kiri tu, hak ni makruh ni. Berpaling tu dengan mukanya muka seorang, paling dengan muka. Ni ada juga jenis orang sembahyang begini. Berpaling dengan dada, batal. Berpaling dengan dada lain, lari daripada arah kiblat, batal. Hak kata tak batal, hak makruh ni paling muka saja. Muka je duk paling dia, Allahu Akbar, duk sembahyang apa semua, duk baca tu, paling muka. Duk tengok, duk itah, tengok jam, tengok kipas musim, tengok berapa butir ada lampu, berapa butir ada tiang, duk tengok. Ni makruh ni. Batal ke sembahyang dia? Tak batal. Tapi hukumnya makruh. Tu makruh. Jadi kalau dada berpaling, ni batal. Berpaling dada batal, berpaling muka hukumnya makruh. Atau melihat ke langit. Kalau kita sekarang lihat atas ni lah, tu maksud langit situ. Langit ni di sisi mereka hak sembahyang di padang ke,
di tempat-tempat yang lapang. Tengok langit, oh dia tengok, oh comel langit tu, warna biru, gelap nak hujan. Tu makruh. Kalau kita sekarang ni di surau hak tertutup, masjid dia tertutup, dia tengok ke atas lah, mendongok kepala ke atas. Itu semua makruh. Jadi makruh. Sebab apa? Kerana yang demikian itu, demikian kata berpaling muka tadi tu, ke kanan ataupun ke kiri, ataupun lihat kepada langit, maka iaitu permainan syaitan. Orang ni telah ditipu daya oleh syaitan. Kena usik ke syaitan dah. Tadi hilanglah khusyuk dan lain-lain daripadanya. Habis. Tu makruh. Dan setengah daripadanya, daripada perkara yang makruh, menutup mulut seseorang. Dia tutup mulut dengan umpama kain. Gi tutup mulut tanpa ada hajat apa-apa. Gi tutup mulut. Ni hak timbul masalah sekarang ni. Pakamah dan lain-lain ni. Apa pakamah dan lain-lain? Makruh ni. Ya, makruh. Cuma kita sekarang dalam situasi darurah, dalam situasi yang mana kita dihimpit oleh penyakit yang datang kepada kita, yang mana telah menjadi satu kenyataan di Kementerian Kesihatan, begian bahaya, kena pakamah gitu begini. Diangkatlah hukum ni. Ada pun saja sebelum Covid dulu, hak tak ada penyakit-penyakit begini, hak tidak menyebabkan sebab jadi Covid, maka pada ketika itu makruh lah menutup muka. Menutup ni mulut ni makruh. Tapi sekarang maknanya kita telah berada dalam situasi yang telah disarankan oleh pihak-pihak yang pakar daripada pakar kesihatan, kena buat begini, maka kita turut. Tidak makruh lagi pada ketika itu. Gitu hukum fiqhnya. Tapi kalau tanpa hajat, ni tanpa hajat ni makruh. Makruh. Melainkan katanya menguat, yakni pada ketika menguat kita tutup mulut dengan tangan. Melainkan menguat, maka sunat pada ketika menguat itu tutup mulut seorang dengan tangan seorang. Sebab apa? Kerana disebut pada hadis, apabila menguat oleh seorang kamu, maka hendaklah memegang dengan tangan seorang atas mulut seorang daripada kamu. Nabi SAW sabda, iza tasa'aba ahadukum falyumsik ala fihi fa inna syaitana yadkhulu. Apabila menguat seorang daripada kamu, maka hendaklah memegang dengan tangannya atas mulutnya, kerana syaitan itu masuk ia ke dalam mulut seseorang tadi. Masuk syaitan tak tutup mulut. Kena menguat maksudnya tutup mulut. Sama ada dalam sembahyang ataupun luar daripada sembahyang. Duduk luar daripada sembahyang, ketika mana kita menguat, tutup mulut kita dengan tangan. Bahkan dalam sembahyang sekalipun tutup juga dengan tangan. Tidak makruh pada ketika itu sebab ada hajah. Ketika itu kita ada berhajat, bukan saja-saja tidak, maka menguat kita tutup mulut. Maka caranya iaitulah kita tutup dengan tangan kiri. Tutup dengan tangan kiri, menggunakan tangan kiri. Hak aulanya iaitulah pada sebelah tapak, pada sebelah belakang tangan gitu. Menguat kita tutup. Macam ni kan tak ada masalah, ikut gila begini tu. Tapi itu tidak aula. Aulanya begini. Itu cara dia. Sama ada dalam sembahyang ataupun luar daripada sembahyang. Habis itu. Dan setengah daripadanya mensikapkan rambut atau kainnya. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam, jazakumullah. Ada lagi tak ingat. Ingat ke apa tu? Baca sebiji. Satu lagi. Kitab Taqribul Ikhwan, muka surat 13, kitab Jawi,
baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris yang ke-7 dibilangkan daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharain amin. Kata pengarang, pecaman kata bersalahan. Pecaman kata bersalahan dan tak menyamai itu ialah kita fikir kalau menyamai dengan makhluk, tentu dia makhluk juga. Lagi pula kalau jirim, tentu nak kepada tempat, maka tentu tempat itu kena qadim gatik, maka berbilang-bilang qadim, maka bohong. Tu situ kita nak sambung. Ini perbicaraan kita berkaitan dengan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, di mana wajib kita i'tiqad, wajib kita pegang di hati kita, wajib kita putuskan di hati kita dengan yakin, kita kejakkan di hati kita, kita i'tiqad dalam hati kita, Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Tak sama Allah Ta'ala sama sekali dengan makhluk. Tuhan kita, hak kita sembah ni, tak sama sekali dengan makhluk dia ataupun dengan segala perkara-perkara yang baru. Ini berdasarkan daripada ayat firman Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai' ataupun walam yakullahu kufuwan ahad. Allah tak sama sikit pun dengan sesuatu, tak sama walau sikit-sikit, sikit dah takut sama sikit pun tidak. Tu Allah tak sama dengan makhluk dia. Wajib kita i'tiqad gitu. Tu wajib i'tiqad. Ini akidah yang benar, ini akidah ahli sunnah wal jamaah, ini akidah Islam, ini akidah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar iman. Itu wajib i'tiqad. Lalu tu dah kita kata Allah tak sama dengan makhluk ni macam mana? Kena kenal lah makhluk ni macam mana. Maka makhluk ni zat dia berjirim, diri makhluk ni berjirim. Sama ada jirim yang latif, jirim yang lembut, ataupun jirim yang kasar. Jirim lembut seperti udara, cahaya, atom dan lain-lain daripadanya, dia panggil jirim lembut. Jirim juga ada tubuh, ada diri tapi jenis lembut. Ada jirim hak jenis kasar. Mana tiang diri kita, semua ni hak kita maklum ni, hak benda-benda hak boleh dipegang, belah, kerak dan sebagainya, dia panggil jirim hak bangsa keras. Jirim hak bangsa kasar. Walhasilnya itu ialah makhluk. Ni ialah diri makhluk, zat makhluk mesti berjirim. Jadi kita i'tiqad Allah tak sama dengan makhluk. Allah tak sama dengan segala yang baru. Allah Ta'ala firman, dia tak serupa walau sikit. Maka Allah Ta'ala zatnya tidak berjirim. Zat Allah Ta'ala tidak berjirim. Sama ada jirim yang lembut ataupun jirim yang kasar. Dua-dua ni jirim. Allah tidak begitu. Bukan jenis macam cahaya lembut-lembut. Nama kita duduk bermimpi, temu dengan Tuhan misalnya. Nak dekat dengan mati, mari dugaan-dugaan tertentu misalnya, ada syaitan nak mari itu kita, nak mari menyesatkan kita. Itu semua makhluk lah, tu makhluk. Tak. Tidak sama sekali. Jadi kita i'tiqad kata Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Jadi kena dah makhluk begitu, Allah tidak begitu. Lalu tu habis. Ni sambung kitanya. Maka pecaman. Pecaman maknanya dalil, tanda, alamat. Mana tanda alamat hak kita nak mikir kata Tuhan ni tak sama dengan makhluk dia, untuk kita kejak bahawasanya akidah kita ni begini betul. Hak dalil Quran, suku kita telah maklum dah tadi, laisa kamislihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Taala cerita dah dia tak sama dengan makhluk, walau sedikit pun tak sama sikit abuk.
Maka kita pun fikir pula nak kejak tu, nak menguatkan dalil Al-Quran tadi. Maka pun kita pun fikir pecaman kata bersalahan dan tak menyamai itu, pecaman tanda kata Allah Ta'ala ni tak sama dengan makhluk, tak sama dengan benda baru ni, ialah kita fikir, kita renung. Maknanya Allah Ta'ala beri kepada kita akal ni untuk kita mikir. Maka kita mikirlah. Kalaulah fardu takdir, buat-buat kata, jika bukan berlaku sungguh, buat lolok saja, kalau menyamai dengan makhluk, kalau Tuhan ni sama dengan makhluk lah, akal kita fikir, tentu dia Allah tu makhluk juga. Dah kita kata Allah tu serupa dengan makhluk lah. Allah Ta'ala serupa dengan yang baru-barulah kalau macam tu. Lagi pula benda baru ni, kalaulah jirim, tentu nak ke tempat. Kaedah dah. Bila kata Tuhan tu sama dengan makhluk, maka berjirim zat Tuhan. Kerana jirim itu ialah benda makhluk. Kalau Allah sama dengan makhluk, bermakna zat Tuhan itu jirim. Jadi kalau Allah jirim, maka jirim-jirim ni nak kepada tempat. Ni telefon jirim, diri kita jirim, semua-semua ni jirim, dia nak kepada tempat. Sekarang tempat dia atas meja, tempat dia ni tempat lah ni, mengambil ruang kosong. Diri kita ni duduk situ sini, tiang duduk sini, atau mengambil tempat. Hatta cahaya, hatta maknanya angin dan lain-lain daripadanya, dia ada ruang-ruang dia. Ni nak menceritakan jirim mengambil tempat. Maka kalau Allah Ta'ala tu zat dia jirim, maka Allah Ta'ala nak kepada tempat. Nak pada tempat. Sebab tu salah orang kata Tuhan tu bertempat tu. Bila kata Allah Ta'ala tu bertempat, bermakna berjirim Allah Ta'ala. Sebab tu silap, salah, akidah tidak betul. Allah di arah, Allah itu di langit, bertempat, dan lain-lain daripadanya di mana-mana tempat. Tak kira lah, kerana tempat ni khusus. Bila kata tempat, berjirim selalu. Kerana tiap-tiap benda yang berjirim mesti bertempat. Tidak ada satu benda yang berjirim tidak bertempat. Maka salah pegangan mereka yang mengatakan di arah ataupun di langit. Bahkan ada satu buku ni terbaru, viral, duk jual di kedai, di Shopee dan lain-lain daripadanya. Ada buku mengatakan apa ni? Dia tulis di sini, di mana Allah? Kalau engkau ditanya di mana Allah, jawablah Allah di atas langit. Oh, teruk sengoti. Ni buku-buku budak ni. Ni bahaya ni. Kalau beli buku ni ajar pada anak ni, habislah kita. Jangan ajar anak begini ni. Ni buku budak ni. Kalau engkau ditanya di mana Allah, budak, jawab Allah di langit. Sudah. Oh, kalau ajar macam ni. Allah bersemayam tinggi dan naik di atas arasy. Oh, teruk. Allah bersemayam. Allah Ta'ala tinggi dan naik pula di atas arah. Nyogokah naik Tuhan di atas arah, dia kata. Oh, teruk-teruk seperti ni. Kemudian di akhir dia, jadi kalau engkau beriman kepada Allah, kalau mu ni beriman Tuhan, dia kata, katakanlah Allah ada di atas langit. Ni orang beriman ni, Tuhan di atas langit. Lepas di atas naik pula di atas arah. Allahu Rabbi ya Karim. Masya Allah. Jangan kita ajar anak kita dengan cara ni. Ini ajaran yang salah, ajaran yang sesat, ajaran yang tidak bertepatan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, bahkan terkeluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu nak ajar macam mana anak? Ajar Allah ada lah. Allah ada, Allah ada. Duk tengok kita. Kita buat satu-satu benda, Allah tahu belaka. Jangan duk cakap bohong. Atau tanam akidah gitu. Ada Allah ada, dia tanya, Allah mana ayah Allah tak sama dengan kita.
Allah bukan jenis duduk mana-mana. Allah Ta'ala bukan jenis bertepak awe-awe. Lepas tu dia tak faham. Padahlah budak tu, cukup dah tu. Ni kalau kita ajar Tuhan di langit, Allah di atas langit, no. Anakku teruk dah lah. Akidah budak ni pak tua ni. Sampai dia tua, sampai dia dewasa, berpegang dengan akidah yang bid'ah, berpegang dengan akidah yang tidak betul. Siapa aja kita, siapa aja cikgu tadika, siapa aja cikgu sekolah, habis kita. Allahu Rabbi, jaga. Ni salah ni. Ni kena bendung ni. Tak kena ni, tak betul ni. Apa akidah macam tu? Langit arah makhluk Allah. Siapa yang menjadi? Allah. Rafi'ud darajati zul arsh. Allah Ta'ala merupakan tuan bagi arash. Allah Ta'ala yang menjadikan arash. Langit Allah yang menjadikan. Dah Allah jadi sebelum daripada ni? Tidak ada. Tak wujud. Sebelum Allah Ta'ala menjadikan arah, sebelum Allah Ta'ala menjadikan langit ni, tak wujud. Tempat-tempat ni tidak ada, tak wujud lagi. Allah Ta'ala tak menjadikan lagi. Allah Ta'ala tu qadim. Dan Allah Ta'ala tu qadim sebelum ada langit bumi, sebelum ada maknanya arah, tempat-tempat. Di manakah Allah? Arah tak ada lagi ni. Langit tidak ada lagi ni. Allah qadim. Tika tu. Tu. Tak kena lah, tak kena. Mesti dia akan jawab Allah tak bertepat tika tu. Dah segala tempat-tempat pun tidak ada. Tu jawapan yang betul. Kalau dia kata tika tu jah Allah tak bertepat, ketika makhluk-makhluk ni tidak ada, ketika mana arah ni tidak ada, ketika mana langit ni tidak ada, segala-gala tempat ni tidak ada, ketika tu ialah lepas Allah Ta'ala letak buat arah, buat langit, Allah Ta'ala pun pindah ke situ. Tu lagi teruk. Berpindah nak pulak, bergerak nak pulak. Ni berat-berat belakang ni. Dan bergerak apa semua kat jirim dah lah bergerak ni. Tu dak semua tu. Itu akidah yang silap, akidah yang salah, akidah yang tidak betul. Lagi pula Allah Ta'ala firman, wa yahmilul arsya rabbika fawqahum yawma izin samaniyah. Wa yahmilu arsya, menanggunglah, memikullah akan arash Tuhan engkau ya Muhammad nanti pada hari kiamat 8 malaikat. Sekarang tak berlaku lagi kiamat, 4 malaikat yang memikul arash. Ni nanti bergoncang kiamat, ditiup sangka kalau malaikat ditambah menjadi 8. Bermakna kalau dikatakan beriktikad Allah di arash, berada di atas arash, bermakna apa? Malaikat memikul Allah. Malaikat duk tanggung arah, Allah berada di atas arah. Malaikat tanggung Allah. Malaikat duk pikul Tuhan. Mustahil Tuhan Allah Ta'ala berhajat kena ada hak tolong dia. Mustahil. Ini nak menceritakan akidah tersebut salah, tidak betul. Ini kita kena maknanya kejap perkara tersebut. Ini akidah kita. Allah Ta'ala tidak bertempat sama sekali. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Jadi kalau Allah Ta'ala sama dengan makhluk, maka Allah jirim tentu nak kepada tempat, maka tentu tempat tu pula kalau dia kata baru dengan jawapan tadi, Allah Ta'ala di mana ketika tu? Dia pun kata tempat tu pun qadim juga, tempat tu qadim juga. Kalau kata begitu, maka berbilang-bilang qadim. Allah satu benda qadim, ada lagi benda ni tempat yang qadim, ada dua qadim mustahil. Allah sahaja yang qadim serta sifat-sifatnya. Kalau ada benda lain lagi qadim, hak ni tak boleh. Maknanya kalau benda ni qadim,
tempat ni dia kata, kalau dia kata bukan arah lah, Allah Ta'ala ada pada satu tempat, tapi tempat ni qadim. Tempat tu qadim. Jadi qadim ni benda yang tidak ada mencipta. Ada satu benda yang Allah Ta'ala tak cipta, mustahil lagilah lah. Allah Ta'ala ni semua benda dia hak milik, dia hak menjadi, dia hak buat, dia yang mentadbir. Jadi tempat ni kita kata tempat yang qadim, ada satu benda yang Allah tidak buat, mustahil. Nampak? Begitu. Habis tu nak kejak je, nak menekan pada kita, maknanya akidah ahli sunnah wal jamaah, Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan makhluk. Maka bohong lagi pula kalau ianya jirim, tentu tak lepas daripada besar atau kecil, atau kedua-duanya besar dan kecil. Maka hak ni Allah besar, Allah kecil. Ni kita belajar dah hari tu ni. Allah Taala bukan jenis macam tu. Itu tu jirim ni, besarnya benda ni, kecilnya benda ni, tu benda jirim. Allah bukan begitu. Allah Maha besar. Allahu Akbar. Jangan kita gambar Allah Maha besar, besar begitu. Jangan. Kita hurai dah itu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kalau i'tikad begitu, palsu, mengaru, menipu. Dan jika arak, kalau Allah Ta'ala tu sifat, maka tentu adanya pada jirim, maka sangat nyata bohongnya. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf banyak-banyak sekandainya terkasar bahasa, terguris dan sebagainya. Kita bertemu bulan hadapan, minggu yang ketiga nanti, cuti balik kampung, cuti sekolah. Jazakallah. Terima kasih semua. Jazakumullah.